العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Baik, yang saya muliakan barisan jatuh kuasa, yang saya muliakan juga barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seterusnya tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa saya menyeru diri saya dan juga tuan-tuan puan-puan semua, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mana semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar termasuk dalam golongan orang-orang yang mendirikan solat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak menyatakan dalam Al-Quran tentang sembahyang. Hari ini pun kita masih lagi berkongsi ataupun bermuzakarah ataupun bermurajaah, ulang kaji berkaitan dengan perkara solat, yang mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala banyak menyatakan apabila Allah Ta'ala sebut perkara salat, maka Allah Ta'ala gunakan perkataan aqimis salah, mendirikan sembahyang. Sebagaimana yang lalu saya ada menyatakan sembahyang itu sangat berat. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wa innaha tu kembali kepada solat, sangat-sangat berat, kecuali ada kecualinya, kecuali kepada siapa ataupun kecuali bagi siapa, bagi orang-orang yang khusyuk. Dia ada kaitan tuan-tuan dalam ayat yang lain, sebab tu Allah Ta'ala menyebut antaranya wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan bis-sabri, dengan sabar, dan sembahyang. Sebab sesuatu yang berat, betul tak? Sesuatu yang berat biasanya memerlukan apa? Memerlukan kesabaran untuk melaksanakannya. Sebab itu ayat kedua-dua ayat ni ada hubung kait. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang itu berat kecuali orang yang khusyuk. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Sebab benda yang berat ini memerlukan kesabaran.
Dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala ada menyatakan wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah ahli keluarga kamu dengan sembahyang, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakan atau mendirikan sembahyang. Sebab apa Allah Ta'ala menyatakan supaya bersabar dengan sembahyang? Sebab sembahyang itu berat, kecuali orang yang khusyuk. Pada pertemuan yang lalu saya dah menyatakan siapakah orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang sentiasa merendah diri, yang sentiasa merasa diri itu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia termasuk orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, insya-Allah pasti akan berasa ringan untuk melaksanakan sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah, serukanlah ahli keluarga kamu dengan sembahyang, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam melaksanakannya. La nas'aluka rizqa. Allah Ta'ala menyatakan lagi, la nas'aluka rizqa. Allah Ta'ala tidak meminta rezeki, tak minta rezeki dengan kita. Nahnu narzuquka. Malah Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Sebab itulah jangan diabaikan sembahyang kerana apa? Kerana sibuk mencari yang dinamakan rezeki. Sebab apa? Dengan sembahyanglah rezeki akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sambung lagi muzakarah kita dalam masa lebih kurang setengah jam ni, antara maghrib dan isyak. Kita manfaatkanlah kita masih lagi atas tajuk kunut. Hari ini insya-Allah kita akan sama-sama berkongsi berkaitan dengan kunut juga. Doa kunut yang kita selalu baca ni, bolehkah ada penambahan? Boleh tak ditambah dalam doa kunut? Boleh tak dikurangkan? Ataupun boleh ke kita membaca doa-doa yang lain dalam doa kunut? Pendek boleh ke, ataupun doa kunut yang panjang boleh ke? Di sini ada penghuraian, ada penghuraian, sama-sama kita kongsi insya-Allah. Semoga kita akan rasa ada keyakinan yang kuat tentang pegangan kita, yang mana kita ni sebenarnya bermazhab, yang mengamalkan mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan ianya menjadi suatu pegangan yang kukuh lah, tidak terpengaruh dengan suasana ataupun pendapat-pendapat yang lain. Sebelum ni saya ada sebutkan, balik Mekah pergi umrah 10 hari, balik dah tak nak kunut dah. Balik dah tak nak buat kunut. Macam mana tu? 10 hari, 12 hari pergi umrah, balik dah goyang dah tak nak buat kunut. Tuan-tuan, perempuan, sebenarnya bangsa Melayu ni merupakan bangsa yang sangat mudah terpengaruh. Betul contohnya pakaian sahaja. Pakaian, kalau tuan-tuan ada pengalaman pergi ke Mekah,
yang sibuk membeli pakaian macam jubah yang saya pakai ni? Siapa? Rumpun Melayu kan? Betul? Kalau tuan-tuan tengok bangsa lain, India ke Pakistan, kalau Pakistan lagi lah, walaupun kat mana dia berada, kalau di Mekah tu saya kira paling ramai antaranya orang Pakistan. Mereka tetap dengan pakaian mereka, tak berubah, tak sibuk pun nak beli-beli pakaian dan sebagainya. Ini mengikut kajian tuan-tuan, bangsa Melayu merupakan bangsa yang mudah terpengaruh. Tapi alhamdulillah, mudah terpengaruh tu kebanyakannya terpengaruh kepada ke arah kebaikan, insya-Allah. Baiklah, sebagaimana yang lalu kita lihat semula ya, bacaan doa kunut. Sebutan yang pertama, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini dalam kitab ni yang menyatakan ada 8 kalimah. Sebab tu saya sebut, adakah boleh ditambah, boleh dikurangkan? Kita cuba lihat ya. Okey, ayat yang kelima ataupun doa yang kelima, wa qini syarra ma qadait. Maksudnya, maknanya apa? Dan lindungilah aku. Wa qini, ni kalau kita guna perkataan ni bermakna aku, seorang diri. Jadi kalau kita solat berjemaah, sudah tentu imam akan tukar domer tu. Imam akan sebut waqina, waqina guna na. Imam biasanya tahulah, insya-Allah. Waqina syarra ma qadait. Kadang-kadang kita dengar waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Itu ada penambahan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Maknanya apa? Engkaulah yang mentakdirkan, engkaulah yang mentakdirkan segalanya, dan tidaklah engkau yang ditakdirkan. Memanglah ya, Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan segala-galanya. Kemudian seterusnya, wa innahu la yadhillu man walait, dan bahawasanya tiadalah akan terhina, la yadhillu, tidak terhina, orang yang engkau muliakan. Orang yang mulia tidak akan terhina seandainya Allah Ta'ala pelihara dia daripada kehinaan. Kemudian seterusnya yang ke-8, tabarakta rabbana wa ta'alait. Maha mulia engkau, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan kami, dan maha tinggi engkau. Baik, di sini ada 8 kalimah. Seterusnya, dalil bagi pegangan ini adalah hadis berikut. Jadi kita beramal dengan hadis, ada dalil dia, ada bukti, bukti yang menyatakan kalimah-kalimah kunut ini.
Jadi kita beramal selama ini ada bukti dia, ada dalil dia, melalui hadis. Hadis Anil Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini hadis yang pertama yang menyatakan ada 8 kalimah, rangkaian kalimah dalam doa kunut. Jadi di sini sudah tentu kita dengar bahawa tidak ada kalimah wala ya'izzu man 'adait. Ada sebentar lagi insya-Allah kita akan jumpa dalil untuk merungkaikan seandainya ada permasalahan di fikiran kita. Kenapa lain? Kita tengok lagi ya. Hadis ni riwayat Abu Dawud wa Tirmizi wa ghairuhum, isnad sahih, sanadnya sahih. Bermaksud daripada Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku beberapa kalimah yang aku ucapkannya tatkala solat witir, iaitu Allahumma hdini fi man hadait. Seterusnya lah sampai tabarakta rabbana wa ta'alait. Ada berapa? Ada 8 rangkaian kalimah. 8 kalimah ini sahajalah yang telah dinaskan, yang telah dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Namun demikian sekiranya ditambah dengan kalimah, di sini ya kita lihat. Namun demikian sekiranya ditambah dengan kalimah wala ya'izzu man 'adait, sebagaimana kita biasa amalkan, yang bermaksud dan tidak akan mulia orang yang telah engkau hinakan, menjadi kalimah ke-8. Dia ada gandingan. Kalimah yang pertama wa innahu la yadhillu man walait, maksudnya apa? Dan bahawasanya tiadalah akan terhina orang yang telah engkau muliakan. Kemudian selepas tu yang ke-8, kalimah yang ke-8 wala ya'izzu man 'adait, yang bermaksud dan tidak akan mulia orang yang telah engkau hinakan. Jadi menjadi kalimah yang ke-8. Di sini disebutkan tidak mengapa seandainya ditambah. Baik, seterusnya falakal hamdu ala ma qadait, yang bermaksud maka dengan itu segala puji bagimu ya Allah ke atas apa yang engkau tetapkan menjadi kalimah ke-10. Wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait, itu tambahan pertama, betul kan?
wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait. Seterusnya jadi yang ke-10. Baik, seterusnya ini yang biasa kita sebut ya dalam doa kunut. Dan seterusnya, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, bermaksud dan aku memohon ampun dan aku bertaubat kepadamu, menjadi kalimah ke-11. Baiklah tuan-tuan, bermaksud di sini yang kebiasaannya kita baca ada berapa kalimah? Ada 11. Tadi dalam hadis yang pertama ada 8 sahaja. Jadi dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i boleh ditambah, boleh ditambah. Maka penambahan kalimah-kalimah itu tidak ada salahnya. Jadi di sini kita kena faham bahawa dalam nas hadis ada 8 rangkaian kalimah. Tetapi kita dapati di sini dalam kitab ni tidak mengapa ada penambahan sebagaimana yang kita sering amalkan. Jadi sebenarnya ada dalil juga, ada hujah ataupun ada bukti. Dan ulama-ulama lain mengatakan tambahan ini dianggap sebagai hasan. Tambahan-tambahan dalam doa kunut ini dianggap sebagai hasan, iaitu elok. Ini lebih-lebih lagi kerana kalimah wala ya'izzu man 'adait itu sememangnya terdapat di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi sebenarnya tambahan tersebut ada terdapat di dalam hadis yang lain, yang mana telah dihimpunkan oleh ulama-ulama. Jadi sebenarnya hadis ini kadang-kadang berlaku pelbagai jalur, riwayat yang berbeza-beza. Dalam hadis ini tidak ada kalimah wala ya'izzu man 'adait, tetapi sebaliknya dalam hadis yang lain ada disebutkan wala ya'izzu man 'adait. Hadisnya, hadis berikut iaitu an Hasan awil Husain awil Husain ibn Ali qal 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil qunut. Ada beza sikit antara hadis ni. Jadi hadisnya yang menyebut Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait, ditambah wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Jadi dalam hadis yang kedua ni ada penambahan wala ya'izzu man 'adait. Maka di sini kita dapati masih lagi ada dalil, ada bukti penambahan tersebut daripada hadis. Bermaksud dari Hasan atau Al-Husain bin Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarku beberapa kalimah yang aku ucapkannya tatkala kunut. Tadi hadis yang pertama tatkala witir. Di sini hadis ini menyebut tatkala kunut. Jadi hadisnya teruskan dengan Allahumma hadini fi man hadait, sehinggalah wala ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait.
Jadi di sini kita dapati bahawa keseluruhan kalimah ataupun doa kunut ada 11 rangkaian kalimah. Ini sebagaimana yang kita amalkanlah, ya. Ada 11. Persoalan seterusnya di sini di dalam kitab ni lah, apakah lafaz-lafaz ini boleh ditambah? Baik, kita lihat lagi, ya. Penyusun Al-Majmu' juzuk 3 halaman 477 baris 5. Ni bagi siapa yang nak rujuk bolehlah, ada kitab Majmu' boleh rujuk, ya. Mengenai masalah ini ada 2 wajah. Masalah apa? Masalah boleh ditambah ataupun masalah penambahan dalam bacaan kunut. Ada 2 wajah, ada 2 pendapat di kalangan al-ashab. Namun demikian, pendapat yang sahih dan masyhur, pendapat yang sahih dan masyhur ialah pendapat yang diputuskan oleh jumhur ulama, iaitu tidak tertentu hanya kalimah-kalimah ini saja, bahkan semua yang berbentuk doa boleh diguna pakai. Jadi kesimpulannya di sini, tuan-tuan, seandainya kita membaca doa kunut, boleh juga kita menggunakan doa-doa yang lain daripada doa ataupun kalimah-kalimah yang terdapat dalam hadis-hadis tadi. Tapi kena bahasa Arab, jangan bahasa Melayu pula. Baik, seterusnya kita lihat lagi. Penyusun Al-Hawi berkata, terhasil juga dengan doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak ma'thur. Maknanya ada doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang datangnya daripada Rasulullah. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Jika dibaca ayat Al-Quran yang merupakan doa atau menyerupai doa seperti ayat terakhir dari suratul Baqarah, maka ia juga dikira sebagai doa kunut. Jadi di sini, tuan-tuan, dapat kita simpulkan bahawa boleh juga kita tukar, seandainya kita tak hafal lah, tak hafal doa kunut. Jadi kita boleh tukar dengan doa-doa yang ma'thur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun doa yang tak ma'thur, ataupun doa-doa yang dalam Al-Quran. Contohnya doa dalam Al-Quran, doa yang biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Doa ni ada dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pun sama juga, doa ni ada terdapat di dalam Al-Quran. Ataupun doa-doa yang lain yang biasa kita sebutlah, yang biasa kita doa, boleh dibawa di dalam doa kunut. Baik, kita teruskan lagi, ya. Penyusun Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu pula mengatakan, dan dikira sah berdoa dengan sirah yang lain dari sirah-sirah ini, iaitu dengan semua jenis zikir yang merangkumi doa
yakni permohonan, dan sana yakni pujian, ianya adalah seperti apa? Allahumma ghfirli ya ghafur pun boleh. Paling ringkas, paling ringkas, Allahumma ghfirli ya ghafur. Kata-kata ighfirli merupakan doa, manakala kata-kata ya ghafur pula adalah sana, yakni pujian. Boleh juga. Dan seterusnya begitu juga seperti kalimah warhamni ya rahim atau waltufbi ya latif. Kata-kata warhamni dan waltufbi merupakan doa, manakala kata-kata ataupun kalimah ya rahim dan kata-kata ya latif pula adalah sana, yakni pujian. Namun yang aula, iaitu yang utama, ialah dengan mengucapkan Allahumma hdini dan seterusnya. Walaupun di sini kita boleh berdoa dengan berbagai doa, dengan berbagai doa yang lain. Namun di sini ulama mengatakan yang aula, yang lebih baik adalah kita berdoa dengan doa yang terdapat di dalam hadis, iaitu Allahumma hdini fi man hadait, seterusnya sampai habis. Kalau imam akan baca Allahumma hdina fi man hadait. Baik, sikit lagi ya. Pembacaan kunut yang panjang adalah makruh, sama seperti makruhnya memanjangkan bacaan tahiyat awal. Walau bagaimanapun mustahab jika dihimpunkan di antara kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allahumma hdini hingga akhir, dengan kunut Sayyidina Umar atau anaknya Abdullah bin Umar, Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik. Ini ada perbahasan akan datang ya, yang akan saya sebutkan seterusnya selepas ini. Baik, sikit lagi. Perlu diketahui juga bahawa membaca kunut yang panjang adalah khusus untuk munfarid, iaitu apa? Orang yang solat seorang diri. Seorang diri ni bolehlah nak baca kunut panjang mana pun, dibolehkan terpulang. Ya. Dan imam bagi jemaah yang redha, imam boleh juga baca doa kunut panjang dengan syarat makmum redha. Dia ada lain hukumnya ya, seandainya kita solat berjemaah. Makmum yang redha dengan bacaan imam yang panjang sahaja, bukan bagi semua imam. Jadi di sini seandainya imam ingin memanjangkan doa kunut ataupun menambah lain-lain doa kunut, maka memerlukan redha daripada makmum. Kalau munfarid sembahyang seorang diri, bolehlah baca panjang mana pun nak baca doa kunut. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan, puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung lagi perkongsian kita, muzakarah kita pada masa-masa akan datang insya-Allah. Jadi sekian dulu untuk kali ini. Kita sama-samalah tutup muzakarah kita, majlis ilmu kita dengan bacaan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.